salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, pada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena yang hidup. Selamat pagi Jemaat GKI Klasis Priangan, Shalom. 各位主内的百兰安区会众们，早安，大家好。 Sungguh bersyukur pada Minggu Paskah ketiga, Tuhan kembali mengundang setiap kita untuk datang ke hadirat-Nya. 感谢神的恩典，让我们在这个主复活的第3周，我们可以一起来敬拜。 Sebelum kita sama-sama mengikuti ibadah Paskah ketiga hari ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita bersaat teduh. 聚会之前，请我们大家预备心，我们进入默祷。 Mari kita sama-sama memulai ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. 请我们大家站立，我们来开始我们的崇拜。 Pujilah Allah, Tuhan yang Maha Kudus. 我们来赞美神，他是圣洁的神。 Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan yang menebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tanah-Nya, memuji memuliakannya. 赞美上主，奇妙真神统治世间万方，大能吃饱下主温柔地将你来吟唱，可真知道你心中渴望所想，按他旨就必定得着。Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, Dia kawanmu penuh kasih. Mari kita bersama-sama naikkan ayat yang keempat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian Minggu Paskah 3 ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 亲爱的会众们，我们的第3周主复活节，我们不忘就是在乎依靠造天地的万物的耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。 Amin. Silakan duduk. 请坐下。 Pada hari ini 18 April 2021 adalah Minggu Paskah yang ketiga. 今天4月18号是我们主复活的第3周。 Di Minggu Paskah yang ketiga ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana. 今天我们一起要来思想的一个主题就是悔改和怜悯，并不只是一个想象。 Dan pelayanan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Revo C. Panambunan yang berasal dari GKI Bungur. 今天在我们当中要分享主的信息的是蒙恩堂的 Pendeta Revo Panambunan。 Mari kita sama-sama melandasi ibadah hari ini dengan melandasinya dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. 我们的实例经文是在启示录3章19节。 Di sana dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。 Marilah kita sama-sama merelakan hati kita dan bertobat supaya kita semakin seperti Yesus. 这个时候，但愿我们都谦卑的在神的面前，愿意悔改。 Mari kita sama-sama naikkan pujian KPPK 292, seperti Yesus. 唱诗歌292首，更像我恩主。 Seperti Yesus yang penuh rahmat, yang lemah lembut dan rendah hati, ku mau tinggikan Tuhanku yang mulia. Ku dikuduskan taat perintah-Mu, terimalah ku hanya milik-Mu, terimalah ku seluruhku milik-Mu. Kuduskan ku, inilah doaku, pelihara aku jadi milik-Mu. 更向我恩主，这是我祷告，更有意背负我的十字架，更尽心竭力忠于基督的国，更引领罪人在主台前匍匐，接受我心。 我愿单单属主，接受我心，我愿完全属主，使我接近主啊，我紧恳求，洗净保守我，永是你所有。 Serahkan diriku hidup bagimu, lebih dikasihi memuliakanmu.
seluruhku milikmu. Kuduskan ku, inilah doaku. Pelihara aku jadi milikmu. Seringkali kita berdoa untuk sebuah pertobatan, tapi seringkali kita masih melakukannya. 虽然我们已经做了忏悔祷告，但我们还是软弱，还是在犯罪。 Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. 所以神总是给我们有机会， Kesempatan untuk datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. 当我们还有机会的时候，当然我们就来到神的面前，把我们所有的一切过错、犯罪的事情向主陈明。 Di dalam waktu ini saya mengajak setiap kita, mari kita mengambil waktu sejenak. 此时此刻，让我们大家珍惜这段时间， Kita datang kepada Tuhan. 来到神的面前， Kita mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita yang mungkin kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. 在神的面前，我们要承认，无论是我们无意间，或者是我们有意的所犯的罪， Mari kita sama-sama berdoa. 我们大家一起来进入祷告。 Ya Tuhan, sebagai manusia yang lemah, kami seringkali masih jatuh di dalam dosa. Kami sulit untuk melawan kedagingan kami. Tetapi kami mengucap syukur kalau di dalam Tuhan memberikan kepada kami roh-Mu untuk kami bisa terus berjuang bersama dengan Tuhan, melawan setiap dosa-dosa kami di dalam anugerah dan topangan Tuhan. Tuhan, sebelum kami terus melanjutkan ibadah kami datang mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk kematian-Mu yang telah menyucikan dosa kami. Dan terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat terus hidup bagi Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Amin. Sebagai umat yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat anugerah dari Tuhan. 因为我们已经得了赦罪之恩，请我们大家站立，我们来接受恩典信息。 Berita anugerah pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. 恩典信息是在哥林多前书15章第10节。 Di sana katakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，自言不是我，乃是神的恩与我同在。 Puji Tuhan, bahwa bukan karena aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. 感谢神，因为并不是我，乃是因为神的恩典与我同在。 Demikian juga dengan setiap kita. 所以我们在神的面前也是这样的相信， Karena kasih karunia Allah yang menyertai kita. 因为是神的恩典与我们同在。 Sekarang mari kita sama-sama mau menyambut berita anugerah ini dengan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们接受了恩典信息，我们预备心，我们来领受神的话语。 Mari kita menaikkan pujian bila bukan kasih Tuhanku. Tinggal
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara GKI Klasis Priangan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. 主所爱的百兰安区会的会众们，大家平安。这个时候我们要来听神的话语，我们大家进入祷告。 Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya firman Tuhan yang akan kami bersama renungkan, Tuhan sendiri yang boleh menolong kami, memampukan kami untuk boleh memahami dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 48. 亲爱的会众们，今天我们要思想的话语是在路加福音24章36节到48节。路加福音24章36节，正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中说：“愿你们平安。”他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。耶稣说：“你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，魂无骨无肉，你们看我是有的。”说了这话，就把手和脚给他们看。他们正喜得不敢信，并且稀奇。耶稣就说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼，他接过来，在他们面前吃了。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说摩西的律法、先知的书和诗章上所记的，凡指着我的话都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改的赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。你们就是这些事的见证。” Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang membaca, mereka yang percaya dan yang melakukannya dalam hidup hari lepas hari. 我们读经到此，我们相信神的话语，并且遵行在每日生活上的人是有福气的。 Haleluya. 哈利路亚！ Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah pertobatan dan pengampunan bukan hanya wacana. 各位主所爱的会众们，今天我们要思想的一个主题，悔改和赎罪，并不是空谈。 Saudara-saudara, kita mengenal seorang tokoh yang sangat begitu memiliki karisma di tengah-tengah dunia ini. Tokoh itu adalah Mahatma Gandhi. 我相信我们每个人都听过或者是知道，有一个非常有魄力的一个领袖，就是印度的甘地先生。 Mahatma Gandhi, dia seringkali di dalam pidatonya mengutip kata-kata yang ada di dalam Injil. 甘地先生呢，经常在他的演讲里面用了一些这个圣经里面就是福音书的话。 Tetapi dia bukanlah orang yang percaya kepada Kristus. 但呢，他并不是一个基督徒。 Satu kali saudara-saudara, seorang misionari tertarik dan bertanya kepada Mahatma Gandhi. 曾经有一次，一个宣教士感觉到非常的好奇，他就问了甘地先生。
Saudara-saudara, dia bertanya, kenapa engkau bukan menjadi pengikut Kristus? 他问甘地先生：“你为什么不是基督徒呢？” Gandhi berkata kepada misionaris Kristen itu, dia berkata, saya cinta dengan apa yang ada di dalam Injil. 甘地先生就回答对他说：“我相信福音书里面所记载、所教导的。 Saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Kristus di dalam berita firman Tuhan. 我非常赞同基督在他所传讲的所有的一切话。 Khotbah Yesus di bukit begitu menginspirasi hidup saya. 主耶稣在山上的那一些宝贵的教训，实在启发了我的教导。 Tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen yang hanya tahu firman tetapi tidak mau melakukannya. 可是呢，我却不喜欢基督徒，因为他们知道很多，学习很多这些的福音书真理，可是他们却没有遵行。 Apa yang dikatakan oleh Gandhi bukanlah hanya sebuah peristiwa yang tidak ada bukti. 所以呢，甘地先生所说的话呢，并不是没有凭据的。 Tetapi itu dialami oleh Gandhi di dalam kehidupannya pada waktu dia bertugas di Afrika Selatan. 乃是他亲身的经历，就是当他在南非的时候所面对 Saudara-saudara 的。 sekalian, pada saat itu Mahatma Gandhi dia masuk di dalam sebuah gedung gereja. 当时甘地先生他要进入一所会堂， Dia ingin mengenal akan firman Tuhan tentang siapa Yesus itu sendiri. 他想进入教会，听到，希望能够更加的认识主耶稣。 Akan tetapi penatua di depan pintu gereja itu berkata bahwa engkau adalah orang kafir. 可是教会前面的那些招待人呢，他们却说你是外邦人， Orang kafir tidak boleh masuk ke dalam gedung gereja ini. 我们这里不允许外邦人进入我们的教会。 Bayangkan betapa sakit hatinya seorang diperlakukan, dikatakan dia sebagai orang yang kafir. 我们可以想象得到，当一个人听到别人这样的语气，重伤他是一个外邦人，不可以进入。 Gandhi mengatakan, jikalau orang-orang Kristen menghidupkan apa yang ada di dalam Injil, 所以甘地先生说，若是基督徒他们能够行出福音书里面的真理， maka hari ini India, negara yang diperjuangkan senantiasa di dalam hati Mahatma Gandhi, sudah menjadi negara Kristen. 相信甘地先生所维护的国家就是印度，必定是一个很多基督徒的一个国家。 Saudara-saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang mengatakan sebagai orang percaya. 弟兄姐妹们，我们在日常生活上，我们经常承认并且说我们是相信主耶稣的人。 Kita sebagai Kristen, yaitu Kristus kecil. 我们是基督徒，我们就是小小的基督。 Akan tetapi di dalam kehidupannya, kita hanya menjadi orang-orang Kristen di dalam wacana, hanya ada di dalam pikiran kita, tetapi tidak keluar di dalam apa yang kita teladani sehari lepas sehari. 可是呢，在实际上的情况中呢，我们只有把这个真理想象，但是我们并没有行出来，只不过是一个空谈。 Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 48. 所以在路加福音24章36到48节的经文里， Di sini Yesus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada murid-murid dan keseluruhan murid. 说到主耶稣复活了之后呢，他就向门徒们显现，向众人显现。 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita memperhatikan di dalam bagian ini, murid-murid pada saat itu mereka sudah mendengar berita-berita Yesus yang bangkit. 从这段经文里面，我们可以看到，这些门徒们他们已经听到了许多的传言，说主耶稣复活了。 Yesus yang bangkit yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. 因为主耶稣复活了，曾经向莫大拉的玛利亚显现。 Yesus yang bangkit yang menunjukkan dirinya kepada dua murid yang berjalan menuju ke Emmaus. 复活的主也向两个走向以马乌斯的使徒显现。
Dan di dalam Injil Lukas pasal 24 ini Yesus menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-murid yang pada saat itu berada di satu tempat untuk mereka berkumpul bersama-sama. 然后呢，在这个路加福音24章里面，就是说到主耶稣向这班门徒显现的时候，就是当他们在同一个屋子里面聚集。 Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-36 di situ dikatakan bagaimana mereka sedang berbicara, mereka sedang berkata-kata satu kepada yang lain, bercakap-cakap tentang hal-hal itu. 所以呢，在屋子里面，他们彼此对谈，他们谈论关于主耶稣复活的事情。 Lalu Tuhan Yesus datang kepada mereka dan berkata, damai sejahtera kepada engkau. 可是正说着的时候，耶稣就站在他们中间，问他们：“愿你们平安。” Murid-murid di tengah-tengah ketakutan, kecemasan akan hidup mereka. Mereka penuh dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kebangkitan. Namun Kristus itu datang memberikan damai sejahtera kepada mereka. 当时门徒们他们心里愁烦，他们有很多的忧虑，他们很害怕恐惧。可是主耶稣却来到他们当中。 Saudara-saudara, di dalam bagian ini ketika Tuhan Yesus itu datang menampakkan diri kepada mereka, mereka sangat terkejut. 所以当主耶稣显现，就是来到他们当中的时候，他们非常的惊慌。 Mereka menyangka bahwa Yesus itu adalah hantu. 他们以为是鬼魂， Padahal Tuhan Yesus sudah berkali-kali sebelum dia mati di atas kayu salib sudah memberitakan tentang apa yang akan terjadi di dalam akhir hidupnya. 其实呢，主耶稣已经3番4次的，在还没有上十字架前，就告诉了他们将要发生的事情。 Bahwa Tuhan Yesus akan mati, Tuhan Yesus kemudian dia akan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. 曾经告诉门徒们说，他将要死在十字架上，可是3日之后他要复活，而且他会复活。 Tetapi pengalaman dan juga ajaran daripada Tuhan Yesus itu hanya ada di dalam pikiran mereka, namun itu belum sungguh-sungguh mereka hayati dan mereka mengerti dan mereka lakukan. 可是主耶稣所曾经说过的话与教导，只不过是在他们的脑海里留下了印象，他们并不是确实的相信。 Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang saat itu sedang terkejut dengan apa yang terjadi di dalam hidup mereka. 所以当时，当主耶稣向他们显现，这些门徒们非常害怕的时刻。 Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kenapa engkau terkejut? Apa yang menyebabkan engkau ragu-ragu di dalam hatimu? 所以呢，主耶稣就说：“你们为什么愁烦？你们害怕什么呢？” Saudara-saudara, ini membuktikan bagaimana murid-murid mereka sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun setengah. 所以呢，其实门徒们他们与主耶稣同行，在一起生活了3年多。 Mereka sudah melihat mujizat Yesus. 他们看了主耶稣所行的神迹， Mereka sudah melihat akan pengajaran-pengajaran Yesus. 也听了主耶稣的教导。 Tetapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka mengerti itu 可是他们所看的，他们所理解的， hanya menjadi satu bagian yang sekedar wacana saja, yang sekedar ada di dalam pikiran mereka saja. 只不过是一个空谈，只不过是他们脑海里面的一个印象。 Begitu Tuhan Yesus dia mati dan kemudian dia bangkit, menjadi penuh dengan keraguan, penuh dengan ketidakpercayaan di dalam hidup mereka. 所以当主耶稣复活了，他们还是不相信，他们在生活上还是充满了怀疑。 Saudara-saudara, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup itu ingin untuk mengubah hidup daripada murid-murid pada saat itu. 复活的主，又真又活的主耶稣，要改变帮助门徒们， Agar mereka sungguh-sungguh boleh percaya kepada Kristus yang bangkit. 让他们能够真正的相信复活的主。 Dan di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Kristus yang menampakkan diri kepada murid-murid itu. 所以当主耶稣向门徒们显现的时候， Dia membukakan pikiran mereka akan firman Tuhan. 主耶稣就把经上所记载的告诉他们，打开他们的心窍。 Yesus mengajarkan kepada mereka tentang apa yang seharusnya mereka mengerti terjadi di dalam firman Tuhan. 所以呢，主耶稣就把一切关于他的事情，要他们必须的明白。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. 所以，亲爱的主内弟兄姐妹， Yesus yang bangkit, Yesus yang sudah hidup itu.
复活的主，又真又活的主耶稣。 ingin mengubah keraguan, ketidakpercayaan mereka terhadap berita kebangkitan itu sendiri. 要把门徒们的怀疑、不相信的那个心态改变过来。 Hari ini yang kita perlukan di dalam hidup kita adalah iman kepada Tuhan, saudara-saudara. 所以今天我们实在非常需要，就是对主耶稣的信心。 Ada banyak berita-berita, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Tetapi berita kebangkitan Yesus ingin kita semua untuk menjadi orang-orang yang mempercayai Dia. 在四周围有许多的事物，许多的传言。可是呢，最主要的就是我们要相信主耶稣是复活的主。 Mempercaya akan firman Tuhan itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang-orang percaya. 并且我们要把主耶稣的复活的真理遵行在我们的生活上。 Keraguan, kekhawatiran yang kita hadapi dalam hidup kita tidak mengubah segala sesuatunya. 因为我们生活上所有的愁烦、许多的困难，并不会改变神的话语。 Sebagaimana murid-murid juga yang dipenuhi dengan keraguan, ketidakpercayaan, tidak merubah apapun di dalam hidup mereka. 所以，虽然门徒们他们许多的害怕、愁烦，他们却不能够改变他们的生活。 Yesus yang bangkit ini ingin mengubah hidup daripada murid-murid untuk mereka mempercayai kepada Kristus yang bangkit. 所以，唯有复活的主耶稣能够帮助他们、改变他们，让他们能够真正相信圣经里面的话。 Ada sebuah cerita tentang dua orang yang menjadi turis di sebuah kota, di suatu tempat yang jauh dari tempat mereka berada. 有一个故事是说到有两个旅游的人，他们远离他们的国家，他们去到一个地方去旅游。 Dua orang turis ini mereka menaiki sebuah gunung yang sangat tinggi sekali. 这两位旅客呢，他们来到一座非常高的山上。 Lalu kemudian pada saatnya mereka harus turun dari gunung itu memakai sebuah kendaraan yang sangat tua, yang sangat tidak layak mungkin untuk bisa dipakai. 然后呢，当他们要从山上下来的时候呢，他们必须乘他一辆很旧、很老的车子。 Seorang turis dia berkata bahwa ini mobil ini jelek sekali. Bagaimana mungkin bisa turun dari gunung yang tinggi dengan terjal, dengan banyak sekali bahaya. Mana mungkin ini mobil tua butut ini bisa sampai ke bawah. 然后呢，有一个旅客他就抱着一个怀疑的心，就在那里想，就说，这辆车子那么的老旧，而且这个山呢是那么的高，那么的土，那里 Selama 可能呢？ perjalanan dia khawatir, dia ragu-ragu, terus penuh dengan kekhawatiran. 所以一路上在那个车里面呢，他非常的害怕，非常的担忧。 Saudara-saudara, tetapi temannya yang satu lagi, turis yang satu lagi, di dalam mengikuti perjalanan bersama mobil tua itu, dia sangat enjoy, dia sangat menikmati sekali. 可是呢，另外一个旅客，他们坐在同样的一辆的车子里面，可是呢，心态完全不同，他非常的享受那个旅程。 Dia foto-foto pemandangan di sekitar pegunungan itu. 他观看四周围漂亮的风景，然后呢，他也把他的照相机拿出来拍了许多的照。 Dia mengambil video, dia mengabadikan momen-momen yang begitu sangat indah sekali di dalam perjalanan turun dari atas gunung. 在那个从山上下来的那段路程中，他也录制了好几个的视频，他想把这些留下来作为纪念。 Dan akhirnya kemudian mobil itu sampai di kaki gunung dengan selamat, dengan baik. 然后呢，他们安然无事的就下了那座山。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada waktu mereka sudah di bawah, akhirnya turis yang pertama penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. 当他们终于到达了山下，那个充满着担忧、害怕、非常恐惧的那个旅客呢， Tetapi turis yang satunya, yang temannya lagi, penuh dengan keceriaan, penuh dengan sukacita. Dia menampilkan hasil foto-fotonya, video yang dia sudah abadikan.
路途结束了，那个担忧的旅客还是担忧害怕，可是另外一名旅客呢，他却非常的兴奋，而且拿出了许多他所拍的照片和视频。 Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini kita seringkali akan kehilangan ada begitu banyak hal-hal yang indah ketika kita dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran hidup. 所以亲爱的弟兄姐妹们，我们知道在生活上有许多美好的事物，可是呢，因为我们的心态充满了愁烦，我们错过了这些美好的风景。 Akan tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka ada hal-hal yang sangat indah yang Tuhan ingin berikan, yang ingin Tuhan tunjukkan di dalam hidup kita. 可是当我们凭着信心完全的信赖主耶稣，我们相信神要把许多生活上美好的事物显给我们看。 Yesus yang bangkit dan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, ingin untuk boleh mengatakan satu hal yang begitu penting kepada mereka. 主耶稣来到他的门徒们当中，显现给他们看，是为了要告诉他们一件非常重要的事情。 Agar mereka bukan hanya menjadi orang-orang yang mengerti, mereka bukan hanya orang-orang yang tahu akan firman Tuhan, 主耶稣并不是单要让他们知道圣经的话语， akan tetapi yang juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus. 但是主耶稣要他们在生活上遵行神的话语真理，好叫他们真正的能够经历主耶 Pada waktu 稣。 mereka menjadi orang-orang yang seperti demikian, maka mereka akan menjadi seorang-orang yang memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan dan juga di dalam penyebaran pemberitaan Injil. 当他们活出基督的时候，他们就在生活上成为一个带有影响力的人，能够成为一个传扬主耶稣的名的人。 Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di dalam bagian yang selanjutnya, 然后我们继续往下看， bagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengubah akan murid-murid agar mereka percaya kepada firman, mereka mengerti firman dan melakukan firman itu, maka Yesus melakukan hal yang kedua kepada mereka. 所以当主耶稣已经教导让他们理解了圣经的话语之后，他们继续下去是应该怎么样呢？ Yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau adalah saksiku. 主耶稣说：“你们就是我的见证。” Tuhan Yesus ingin kepada para murid-murid mengingatkan mereka untuk mereka menjadi saksi Kristus. 所以主耶稣提醒这些门徒们：“你们就是这些事的见证。” Saudara-saudara, seorang saksi Kristus adalah orang yang memberitakan akan berita kebangkitan itu untuk mereka menjadikan itu sebagai satu berita Injil yang mengubahkan hidup orang lain. 所谓见证基督的人，他们就是一个非常勤奋的传讲主耶稣，把这个福音告诉给别人。 Menjadi saksi dari berita tentang Kristus yang bangkit. Artinya mereka harus menjadikan hidup mereka mati bagi Kristus. 成为主耶稣复活的见证，就是要他们在生活上表明他们已经为主耶稣而死。 Yesus menjadi pusat daripada pemberitaan mereka. 主耶稣的复活也成为他们所传讲的一切的中心。 Dan pada waktu mereka menjadi saksi Kristus itu sendiri, 当他们成为基督的见证， maka mereka menerima satu kuasa Roh Allah yang diberikan kepada mereka. 他们就领受了神的给他们的权柄，就是圣灵赐下给他们。 Dan dengan kuasa yang diberikan kepada mereka itu, mereka sanggup untuk boleh memberitakan tentang Kristus yang bangkit. 并且当他们有了这个圣灵所给的这个权柄，他们能够有力量的把主耶稣复活的真理传扬。 Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang terlalu egois. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的主耶弟兄姐妹们，我们当中有许多我们已经是得救的，已经得到了赦免，可是呢，我们却没有传福音。 Tetapi doa-doa kita adalah doa-doa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. 我们自我中心，我们的祷告都是为了我们自己。 Pikiran-pikiran kita hanya untuk memikirkan kehendak diri kita sendiri. 我们的思想，我们所关注的，只不过是自己的事情。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 所以，各位主内弟兄姐妹们， sebagai gereja yang benar, 一个教会 harus memiliki pikiran tentang misi Allah.
一所好的教会必须经常想到要传福音。 Bahwa kita adalah saksi-saksi daripada berita kebangkitan Kristus itu sendiri. 我们的使命就是我们就是复活主耶稣的见证人。 Sebagai sekolah-sekolah Kristen harus memiliki akan hati Kristus. 基督教学校必须拥有好像基督的心， Yang mengatakan bahwa kami adalah saksi dari berita kebangkitan itu sendiri. 向别人传扬我们就是这些事的见证。 Bahkan sebagai keluarga-keluarga di dalam gereja Tuhan harus juga memiliki pikiran tentang kami adalah saksi dari kebangkitan Kristus. 在教会里面的所有的家庭都能够有那么样的一个思想，我们都是主耶稣的见证。 Jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. 不要单顾自己的事情， Jangan berpikir untuk gereja sendiri. 不要单顾治理自己教会的事， Jangan hanya berpikir untuk keluarga kita sendiri. 不要只有关注自己的家庭， Tetapi kita berpikir bahwa kamu adalah saksiku. 但是我们要经常思想，主耶稣说：“你们就是我的见证。” Kristus yang bangkit, yang mengubah akan keadaan daripada para murid-murid di tengah keraguan dan ketakutan hidup mereka. 复活的主来到这些心中满有忧虑、愁烦的、害怕的这些门徒们心里， Mengutus mereka untuk menjadi saksi Tuhan. 改变了他们，并且差派他们成为主的见证。 Menjadi saksi Tuhan, di situ mereka harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. 成为主的见证，他们先必须有圣灵给他们的权柄。 Mereka harus memahami pengertian firman Tuhan secara ketat dan secara benar. 他们自己必须非常的清楚理解圣经， Sehingga hati mereka, hati yang terus berkobar-kobar untuk menyampaikan berita tentang Kristus yang bangkit itu sendiri. 好叫他们的心是非常火热的、非常勤奋的来去传讲主耶稣。 Memberitakan Kristus yang bangkit bukan hanya sekedar wacana. 传讲复活的主，并不单只是空谈。 Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian Lukas pasal yang ke-24 di dalam bagian ini saudara-saudara, 所以，当我们看到路加福音24章这段经文的时候， sangat menarik sekali bahwa pemberitaan Injil itu dimulai pertama-tama yaitu di Yerusalem. 非常吸引我们的就是说到这个传福音的开始的地点呢，就是从耶路撒冷。 Saudara, mengapa Yerusalem menjadi satu pusat untuk murid-murid memberitakan Injil, menjadi saksi daripada Kristus yang bangkit? 为什么传扬复活的主耶稣的这些福音呢？是先从耶路撒冷开始呢？ Bapak Ibu, Yerusalem itu merupakan pusat daripada kota orang-orang Israel Yahudi pada saat itu. 当时犹太人他们的中心的生活的地点呢，就是在耶路撒冷。 Di tempat itu orang-orang beribadah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban-korban bakaran kepada Tuhan. 在耶路撒冷，他们有圣殿，他们献祭的一个地方。 Tetapi jangan pernah lupa juga saudara-saudara, Yerusalem adalah tempat di mana para nabi, orang-orang benar, mereka menderita, mereka dibunuh, mereka dibinasakan. 但是不要忘记，也就是在耶路撒冷，神的先知，许多相信主耶稣的人，他们也在那个地方被毁灭。 Bahkan Kristus, dia mengalami penderitaan pada waktu dia ada di Yerusalem. 甚至主耶稣受难的地方呢，也就是当他在耶路撒冷。 Tetapi kasih Allah kepada manusia itu dicurahkan melalui Yesus dan di dalam Yesus ketika dia ada di tengah-tengah penderitaannya melalui satu tempat Yerusalem. 但是神倾倒了他的爱，借着主耶稣，借着那个地方就是耶路撒冷。 Yesus bahkan mengatakan tentang kota Yerusalem itu seperti seekor induk ayam yang ingin untuk boleh merangkul anak-anaknya, merampas anak-anaknya karena mereka begitu jahat sekali di hadapan Allah. 主耶稣曾经说，耶路撒冷就好像一只母鸡，它那么的
尽力的想把所有的那些小鸡们保护在他的翅膀下，把他们维护在他的翅膀下。 Sehingga ketika Injil itu diberitakan di Yerusalem, 所以当福音从耶路撒冷传开， ini bicara tentang pengampunan Allah kepada kota yang begitu jahat di hadapan Allah. 就是谈到神对这个那么败坏的一个城市的一个很大的赦免。 Pengampunan itu bukan sekedar wacana. 神赦免他们，并不单只是一个空谈。 Pengampunan itu menjadi nyata ketika Injil itu disampaikan di Yerusalem. 神所给他们的悔改，就是当他们把福音从耶路撒冷传开。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah kasih Allah. 所以我们就可以看到天父伟大的爱， Kasih yang mengampuni, kasih yang berkorban, kasih yang memberi kepada mereka yang sudah membunuh anak Allah. 上帝伟大的爱，他愿意牺牲，他愿意分享，他愿意来赦免那些已经判他儿子死刑的人。 Disinilah kita menemukan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pertobatan dan pengampunan itu bukan hanya sekedar wacana. 就从这里我们就可以看到，悔改和赦罪并不单只是空谈， Tetapi harus menjadi kehidupan kita sehari lepas sehari. 乃是我们每日的日常生活。 Pertobatan bukan hanya di bibir dan lidah kita. 我们的悔改，我们得到的赦免，并不单只是在口头上的， Pengampunan bukan hanya kita mengerti secara logika kita. 不单是在我们脑海里面的那个理念上的， Tetapi menjadi satu wujud nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. 乃是一个很实际的在日常生活上所行出来的事物。 Sehingga orang bisa melihat Kristus yang bangkit itu dan mereka tidak ragu-ragu dengan hidup ini. 直到人家能够看到已经复活的主，直到他们在生活上不再有怀疑。 Sehingga orang dunia bisa melihat siapa Yesus yang bangkit itu dan mereka tidak khawatir dengan hidup ini karena ada pengharapan di dalam Kristus. 让世上的人他们能够看到主耶稣是真正的复活，他们在生活上不再有怀疑，也不再有害怕。 Saudara-saudara, saya punya satu pengalaman hidup ketika saya tinggal di sebuah pastori milik gereja Bungur. 我自己曾经有一个经历，就是当我住在摩恩堂的一个牧师楼里。 Saudara-saudara, di depan pastori gereja itu ada satu rumah juga yang dihuni oleh seorang nenek. 在牧师楼的对面呢，有一所房子，里头住的是一位老奶奶。 Bapak Ibu Saudara-saudara, nenek ini setiap hari dia itu cuci baju. 这位奶奶呢，她每一天洗衣服。 Lalu kemudian karena rumahnya itu juga nggak terlalu besar, dia itu jemur bajunya. Bapak Ibu tahu di mana? 因为那个屋子很小呢，所以呢，她洗了衣服，她在什么地方晒衣服？你们知道吗？ Dia jemur bajunya itu di pagar rumah pastori kita, saudara-saudara. 原来她把她的衣服呢晒在我们牧师楼的那个栏杆。 Saudara-saudara, jadi kalau kita keluar, pintu pagar kita itu bukan dibuka begini, tapi didorong begini ya. Nah, ada rollingnya begitu. 所以呢，当我们要从牧师楼出来的时候呢，我们不能够这样从中间开门，我们是要向旁边移着开那个门。 Nah, kalau keluar saudara-saudara itu baju-baju nyantol di situ, susah saudara-saudara mau keluar rumah. 因为有衣服晒在那个前面，我们要出门的时候很不方便。 Bapak Ibu, kita cuma bisa sabar begitu aja. 所以呢，我们只有忍耐。 Sampai satu kali saya mau antar mama saya pulang ke Surabaya. 直到有一次呢，我要送我的母亲回泗水， Dan kemudian di depan itu ada baju-baju dan juga ada sepeda motor yang diparkir di depan itu. 可是呢，那一次我刚好一到我们门口前面，不单晒了衣服，还有一辆这个摩托车。 Mau keluar manggil itu nenek saudara lama sekali.
我要出门，我喊那位奶奶把东西移走，非常久她都不来。 Saudara-saudara, malah kalau kita tegur lebih galakan dia daripada kita, saudara-saudara. 若是呢我们有什么意见告诉她呢，她的回应呢比我们还要凶。 Sudah lama kita panggil, ini mau buru-buru ke bandara, lalu dia malah yang lebih galak dari kita, saudara-saudara. 因为我们赶时间，我们要到飞机场，可是呢，他的反应呢，就是他很凶的来回应我们。 Sampai hari ini saya masih ingat apa yang dia omongin, saudara-saudara. 直到今天我还记得当时他骂我的 Dia 那些 bicara 话语。 seperti ini sama saya. 他这样的跟我说 Situ kan pendeta, sabar dikit kek.：“ 你是牧师，你应该忍耐。” Saudara-saudara, ya memang pendeta sih saudara-saudara ya, tapi pendeta juga manusia, Bapak Ibu Saudara 我 sekalian. 是牧师，但是呢，我也是很平凡的一个人嘛。 Akhirnya istri saya itu langsung bilang, udah deh, yang sabar ngalah, yang sampai yang normal ya, yang waras ngalah deh, masuk mobil, saudara-saudara. 然后呢，我的妻子就劝告我说：“好了，我们是正常思想的人，我们来进车子，我们就不要跟他争吵。” Bapak Ibu, sampai satu ketika, satu waktu saudara-saudara, 直到有一次，一个时刻， suami dari si nenek itu meninggal dunia. 这个老奶奶的丈夫去世。 Dan pada saat itu kami melawat, kami menunjukkan bela rasa prihatin dengan keluarga yang berduka itu. 然后呢，我们就去探望他，向他们表达我们一样的同情他们，同表哀悼。 Saya tidak berkhotbah kepada nenek itu. Saya tidak menunjukkan tentang Injil. Tetapi saya menunjukkan bagaimana bela rasa Kristus kepada mereka yang sedang di dalam kedukaan yang saat itu sangat menyakitkan. 当他们正在悲伤他们的亲人离世，我在他当中，我没有传道，我没有讲信息，我只不过向他表明，我跟他们同样的感觉到伤痛。 Yang semula neneknya ini selalu kalau ketemu saya itu seperti ketemu sama musuh, saudara-saudara. 之前呢，这位老奶奶见到我的时候呢，就好像遇到仇人一样。 Tapi sejak itu berubah, Bapak Ibu Saudara. 可是自从那一次我们去探望她呢，她就改变了。 Sekarang kalau saya keluar dari pintu pastori, sudah nggak ada lagi itu baju-baju yang berkibaran di atas pagar pastori, sudah nggak ada, Bapak Ibu Saudara. 所以呢，现在呢，当我要出门在这个牧师楼的前面呢，不再有什么衣服晒在那里。 Bahkan kalau saya keluar pakai mobil mau ke gereja atau mau pelayanan, 甚至有时候当我要开车出来，我要去教会或者是去任何一个服侍的场所， si nenek itu langsung keluar daripada tempat duduknya di depan rumah itu, lalu kemudian dia seperti demikian, dia langsung stop mobil-mobilnya, stop begitu Bapak Ibu. 然后呢，这个老奶奶呢，她就很自动的马上从她的房子里面出来，然后呢，就好像正在那里安排这个道路，叫别人停车，让我的车子可以过去。 Lalu dia bilang, Pak Pendeta mau kemana? Ke kiri, ke kanan? 她先问我牧师你要向左或者要向右？ Waduh, saya cuma bilang, Nek, saya mau ke kanan, Nek, mau ke gereja. Oke, siap, stop. Dia berhenti jadi satpam di situ, Bapak Ibu. 然后呢，我就跟他说我要到教会，我要向右，他就真的好像那个保卫的人在那里说，那边的车子不可以过，让我的车子很方 Ada 便。 anak-anak yang begundal-begundal itu yang nggak mau berhenti, dikeplak kepalanya. Pendeta mau lewat, lu minggir sebentar. 有的时候有一些小孩子不听话的，他甚至也会敲他们的头，你们要注意，牧师要经过。 Pastori kita yang ada di Kepu itu dibilang rumah gereja, saudara-saudara. 所以呢，我们在那个哥布街的那一所牧师楼呢，他们就是说就是教会。 Jadi kalau mau cari alamat kita, namanya adalah rumah gereja. Nah, di situ pasti banyak orang sudah tahu. 所以呢，你们就是要找那个地方呢，你只要问那四周围的人说，要去教会的家。 Sejak itu saudara, kalau lagi Idul Fitri ya, ini nenek sediain rendang, opor ayam, pakai lontong dan semua dikasih ke kita. Ada satu kerjasama yang baik. 所以呢，每一次他们回教徒过年的时候呢，这位老奶奶呢，她就为我预备了他们过年的那些食品特别的为我们准备一整套。 Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah saksiku. 所以主耶稣说，你们就是这些事的见证。
saksi kebangkitan dan Yesus yang hidup. 见证主耶稣的复活，见证主是活的真理。 Pertobatan dan pengampunan bukan hanya sekedar wacana. 悔改和赦免并不单只是空谈， Akan tetapi marilah kita mewujud nyatakan menjadi satu teladan yang hidup di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. 但愿我们实际的落实在我们的日常生活上，让别人看见我们是有信心的基督徒。 Sehingga Yesus yang hidup itu menjadi satu berita yang memberikan kesegaran bagi dunia, kecerahan bagi dunia yang begitu gelap pada hari ini. 好叫复活的主的这个好福音，这个好消息能够带给我们四周围，带给这个世界一个美好的盼望。 Selamat untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. 恭贺会众们，大家能够在何时何处都成为主耶稣的见证人。 Mari kita masuk dalam doa. 我们大家来进入祷告。 Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa berita kebangkitan Kristus yang hidup menjadi satu tugas kami, menjadi satu beban kami, menjadi satu kerinduan kami, agar kami juga menjadi saksi-saksi daripada berita kebangkitan itu sendiri. Tuhan tolong kami, bukan menjadi orang-orang yang tahu, bukan hanya menjadi orang-orang yang mengerti, tetapi juga menjadi orang-orang yang melakukan akan tugas panggilan daripada Tuhan di dalam dan melalui hidup kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Mandarin. 让我们一历代使徒一起来宣扬我们的信经，我们来读使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢毕拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。阿门。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa syafaat. 弟兄姐妹们，我们接下去要进入公祷。 Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, memelihara akan kehidupan ekonomi kami, menjaga akan anak-anak keluarga kami satu demi satu. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam beratnya pergumulan, kesulitan hidup kami, Engkau tidak pernah sekalipun melepaskan tangan kami. Tetapi tangan kami ada di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kekuatan dan keperkasaan. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Untuk setiap kami di dalam segala apapun yang kami hadapi, agar kami tetap berjalan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat di lingkungan Klasis Priangan.
di dalam segala pergumulan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam segala apapun yang dikerjakan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh beserta. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Khususnya ya Tuhan di dalam proses vaksinasi yang terus dilakukan, yang terus diupayakan. Kiranya Tuhan Kau menolong supaya vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa ya Tuhan agar seluruh anak negeri boleh mendapatkan vaksinasi dengan baik. Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan. Berkati para tim dokter nakes yang terus bekerja keras untuk juga menyelamatkan nyawa-nyawa orang yang saat ini terpapar COVID-19. Berikan kemampuan, kekuatan kepada mereka. Dan kami juga berdoa agar seluruh rakyat Indonesia, mereka boleh mengerti betapa pentingnya menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dengan protokol-protokol kesehatan yang baik. Kami berdoa ya Tuhan agar pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin banyak perubahan yang lebih baik. Kami serahkan ya Tuhan doa kami. Kami serahkan ya Tuhan permohonan kami. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, kalau berkat Tuhan terus mengiring hidup kita. 感谢神的恩典，他的恩典总是与我们同在。 Pada waktu ini, mari kita sama-sama mau memberikan persembahan kepada Tuhan. 这个时候，为向神表明感恩，我们来献上我们的奉献。 Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan kepada rekening tempat Bapak Ibu Saudara sekalian beribadah. 你们可以把你们的奉献汇款到教会的这个账号上。 Ayat persembahan pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. 奉献经文是在路加福音第6章38节， Yang berbunyi demikian, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 你们要给人，就必有给你们的，并且用10柱的升斗连摇带按，上尖下流的倒在你们的怀里。因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。 Mari kita sama-sama memberikan persembahan sambil menaikkan pujian bagi Yesus, KPPK 349. 我们一起来唱诗歌，并且献上我们的奉献。诗歌349首。 Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran, perbuatan
Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku.我的心契合的奥妙，荣耀君王是耶稣，请以慈爱将我呼召，在他以下手臂舞，都归耶稣，都归耶稣。都归耶稣我救主，都归耶稣，都归耶稣，都归耶稣我救主。 Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. 请我们大家站立，我们来为奉献祷告。 Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kami tahu ini jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, biarlah benda mati yang kami berikan ini boleh terus mengingatkan kami bahwa kami harus memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan buat Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati gereja kami, dan berkati orang-orang yang mengelolanya, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan mengingat bahwa Tuhan mengutus kita untuk melayani di dunia di mana Tuhan tempatkan kita. 我们要结束我们的崇拜，我们要记得神差派我们到这个世界上来，服侍，无论任何地方、何时何处。 Mari kita sama-sama menaikkan pujian KPPK 370, Ku utus kau. 一起来唱诗歌270首，我差遣你。 Utus kau bersandar rahmat-Ku, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandar ku mengalahkan seteru,
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan sambil terus mengingat tugas dan panggilan kita, yaitu saksi-saksi Kristus yang bangkit itu, menjadikan hidup kita teladan yang hidup, mempersaksikan tentang kuasa kebangkitan Kristus itu, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Marilah kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang kekal dan yang sempurna, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.